Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrul Hani melaporkan untuk berita hangat Grup 4. Hari ini saya akan mengupaskan tentang isu yang hangat iaitu sumbangan industri maritim untuk pembangunan ekonomi Malaysia. Bersama saya ahli panel jemputan. Tanpa membuang masa lagi, saya akan menjemput ahli yang pertama iaitu Nur Aishikin. Hai Ikin, boleh awak perkenalkan diri? Hai Hani, boleh. Hai semua, nama saya Nurul Ashikin. Semua boleh panggil saya Ikin je. Ikin, boleh awak kongsikan sedikit tentang aktiviti industri maritim yang awak rasa boleh menyumbang kepada ekonomi Malaysia? Pelabuhan. Kenapa Ikin memilih pelabuhan? Kerana pelabuhan merupakan tempat kapal-kapal dari mana-mana negara berlabuh atau singgah setelah lama berlayar sama ada di muara atau di laut. Kalau kamu semua nak tahu, lokasi pelabuhan terpilih untuk mengoptimalkan pencapaian di darat dan di perairan lalu untuk permintaan perdagangan dan perlindungan angin dan ombak. Disebabkan keupayaan yang terhad, banyak pelabuhan beroperasi selama 24 jam sehari. Pelabuhan terbagi kepada 3 kategori iaitu pelabuhan darat, pelabuhan laut dan juga pelabuhan perikanan. Pelabuhan darat dibina di tepi sungai, buktinya Pelabuhan Teluk Intan di negeri Perak. Menurut kisah penduduk tempatan, pelabuhan ini telah diselesaikan oleh British dan British juga telah membina sebuah landasan kereta api dari Kampar ke Teluk Intan. Seterusnya, pelabuhan laut dibina di tepi laut. Contohnya Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor dan Pelabuhan Kelang di Selangor. Antara pelabuhan umum biasa, pelabuhan laut boleh dikhususkan lagi untuk fungsi tertentu seperti pelabuhan kapal dan sumber protein. Contohnya, lembah sungai. Selain itu, strategi. Hal ini kerana strategi yang tersedia banyak kemudahan. Di samping itu, lokasi antara tempat lain dan akan memilih perdagangan dengan negara lain di pinggir laut. Tamsilnya, pinggir laut. Selanjutnya, lokasi yang terlindung dari angin monsun. Hal ini berlaku sesama pedagang luar dapat berlabuh di pelabuhan dengan lebih selamat. Akhir sekali, tahukah anda bahawa di Malaysia terdapat 2 pelabuhan utama yang telah tersenai dicatat 20 pelabuhan terbaik di dunia, iaitu Pelabuhan Kelang di Selangor pada tangga ke-12 dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor pada tangga ke-18. Baiklah, sampai sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Wah, sungguh jelas penerangannya. Terima kasih Ikin atas penjelasannya. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan ahli panel yang kedua iaitu Hafizah. Hai Fiza, boleh awak perkenalkan diri? Hai Hani, boleh Hani. Hai semua, saya Hafizah, boleh panggil saya Pija. Okey, hari ini saya dengar awak nak kongsi something yang berkaitan dengan industri maritim ni. Apa dia? Macam mana Hani tahu? Biasalah, saya Hani. Wow, sangat menarik. Boleh Pija terangkan bagaimana sektor tu boleh menyumbang kepada ekonomi Malaysia? Boleh Hani, okey. Tahukah anda bahawa sektor perikanan juga boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia kerana Malaysia merupakan antara negara maritim dan ia juga merupakan sebuah negara yang dikelilingi laut dan tak silap saya kira-kira seluas 614,000 kilometer persegi. Dan tanpa kita sedari ia telah menyumbang kira-kira 1.5% kepada kadar keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK dan sekaligus telah menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada nelayan kat Malaysia. Jadi jelaslah di sini bahawa ia dapat menyumbang dan dapat membangunkan ekonomi Malaysia. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Wah, sungguh padat penerangannya. Terima kasih Pija atas perkongsian. Sama-sama Hani. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan ahli panel yang ketiga iaitu Rina. Hai Rin.
Boleh awak perkenalkan diri? Hai, nama saya Putri Nur Badrina, boleh panggil saya Rin. Okey Rin, saya tertanya-tanya, apalah agaknya yang awak ingin kongsikan pada kami semua ya? Semua nak tahu perlombongan juga boleh menyumbangkan pembangunan ekonomi negara. Wah, lainnya yang lain. Boleh Rin bagi tahu secara terperinci? Boleh Hani? Okey, ini kerana Malaysia tergolong di kalangan negara-negara yang aktif dalam aktiviti maritim. Selain itu, sumber-sumber maritim Malaysia memberikan sumbangan yang besar kepada kemakmuran ekonominya. Selain daripada hidupan laut yang menyediakan sumber protein utama kepada rakyat, petroleum dan gas yang kesemuanya dikeluarkan dari dasar laut kini muncul sebagai sumber ekspor komoditi terbesarnya. Seterusnya, sumbangan sektor perlombongan dapat meningkatkan KDNK dan pendapatan ekspor negara. Hal ini kerana hasil pendapatan yang diekspor seperti petroleum mentah yang dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada negara Malaysia. Dengan pendapatan ini, dapat memboleh Malaysia melaksanakan pelbagai projek pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur dalam negara. Walau bagaimanapun, setiap kali ada kebaikan, mesti ada keburukan juga. Begitu juga dalam aktiviti perlombongan. Aktiviti perlombongan boleh mengakibatkan air laut tercemar akibat daripada tumpahan minyak semasa aktiviti pengerudian. Apabila pencemaran laut berlaku, keseimbangan ekosistem marine akan terjejas dan tumpukan-tumpukan minyak di permukaan laut akan menghalang kemasukan cahaya matahari ke dasar laut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wah, satu penerangan yang sangat jelas dan padat. Terima kasih. Sebentar. Kembali selepas ini. Okey, seterusnya mari kita beralih kepada Nas. Boleh perkenalkan diri? Okay, boleh. Saya Nasruddin. Nak ringkas panggil je Nas. Okey semua? Okey. Apa yang Nas nak kongsikan pada kami ya pada hari ini? Okey, jika seseorang memilih bidang yang tepat dalam pelajarannya, maka ia dapat memberi jaminan pekerjaan supaya dapat mengelakkan pengangguran. Saya dimaklumkan sebanyak 60% siswa Zah dilaporkan menganggur setelah tamat pengajian kerana mengambil bidang yang sukar dijamin masa depannya. Lebih-lebih lagi ditambahkan dengan ekonomi negara kita yang meleset akibat pandemik yang sedang menular ini. Okay. Jika seseorang itu memilih bidang maritim bagi menyambung pengajiannya, perkara ini amat bagus bagi merebut peluang keemasan kerana industri perkapalan sangat diperlukan di seluruh dunia. Okay, semua boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Seterusnya, bidang perkapalan sangat luas, bukan sahaja kapten. Kru kapal sahaja yang ada terdapat pelbagai karier yang dapat diceburi dalam bidang maritim ini. Soal gaji pula bukanlah sedikit. Okey, seperti yang kita tahu, bayangkan gaji minimum untuk pegawai bawahan boleh mencecah RM10 sehingga RM12,000 sebulan. Apatah lagi pegawai atasan, lagi banyak. Di sini kita boleh nampak betapa besarnya peluang pekerjaan dalam sektor perkapalan. Selain itu, itu je lah. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Juga kata Nas, ramai anak muda kurang minat dengan bidang maritim ni kan? Terima kasih Betul. penerangan yang sangat jelas dan mudah dipahami. Okey, mari sama-sama. kita beralih kepada Arif. Hai Arif, boleh awak perkenalkan diri? Hai, saya Arif. Semua boleh panggil saya Arif saja. Hai Ani. Teruskan. Apa yang nak dikongsikan ya hari ini? Bagaimana sektor pelancongan boleh menyumbang pembangunan ekonomi negara? Boleh Arif bagi tahu? Boleh je Ani. Kalau korang semua nak tahu, pelancongan merupakan sebuah industri yang sedang berkembang maju di dunia termasuk di Malaysia. Hal ini disebabkan
oleh pertumbuhan ekonomi yang global yang semakin membaik di samping peningkatan dalam kualiti hidup penduduk dunia seperti kadar pendapatan, kesihatan dan waktu terluang. Kesan daripada keadaan ini, mereka merupakan berupaya melakukan perjalanan ke setiap pelosok dunia untuk bercuti, berekreasi dan tujuan-tujuan lain. Justru pelancongan dilihat mampu menjadi ejen perubahan terhadap landscape ekonomi, alam sekitar dan sosial sebuah kawasan dan destinasi. Selain itu, ia dapat mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkaitan dengan aktiviti pelancongan maritim seperti peluang pekerjaan dalam bidang pengusahawanan kepada penduduk tempatan dengan menggunakan sumber jaya sedia ada sebagai tarikan pelancong. Kepesatan industri ini secara langsung telah menyumbangkan kesan positif terhadap ekonomi, alam sekitar dan sosial destinasi yang dikunjungi oleh pelancong. Oleh itu, kerajaan telah mensasarkan pembangunan pelancongan tertumpu di kawasan-kawasan luar bandar disebabkan lokasi ini mempunyai kekayaan alam semula jadi dan warisan kebudayaan yang perlu dibangunkan secara mempan. Wah, padat dan jelas penerangannya. Terima kasih Arif atas perkongsian. Sampai di sini. Sama-sama. Baiklah, sampai di sini saja berita kali ini. Terima kasih kepada semua yang menjayakan program ini. Semoga kita berjumpa lagi ya. Terima kasih. Bye-bye.